Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk topik volume part tu, saya akan tunjuk macam mana nak buat volume analysis. Kita nak fahamkan lagi dari segi macam mana kita nak buat volume analysis lah. So dia ada berbagai aspek yang kita kena tengok. Ini sebagai contoh KP Prop Februari 2021. So saya ternampak contoh ni memang cantik untuk buat volume study. And then lepas ni boleh tengok counter-counter yang lepas ni, kalau macam ada jumpa, just take note and then you guys boleh start study juga untuk volume analysis. So kalau tengok dekat area sini, untuk KP Prop ni, okay, bila kita nampak dekat area sini, dia tak menarik lagi lah. Tengok dari segi volume dia masih low. Okay, satu first, and then volume ni yang penting juga kita kena tengok dia punya relative volume. Relative volume ni kalau kita buka volume, okay, macam saya akan guna MA ni, dia ada MA volume ni kan. So saya gunakan MA50 lah, sebab kebanyakan saya tengok technical analysis, buku technical analysis yang lama, dia gunakan MA50. So dia lebih less noise lah. Dan kalau korang you guys nak gunakan 20 days ke ikut lah, tapi saya lebih prefer untuk guna 50 sebab dia less noise and then lagi tepat. And then kalau tengok relative volume ni, kadang kita breakout with high volume kan, tapi counter ni lain-lain. Ada counter yang high volume 2 million, dia dah biasa traded 2 million, 20 million, 30 million. Tapi ada counter yang dia main ratus-ratus ribu. Tapi kita nak tengok high volume tu, kita bahagikan, contohnya volume tu kita bahagikan dengan dia punya average volume. So kita tahu lah dia punya ni, contoh macam ni. Okay, volume dia kalau tengok belah ni kita tengok area sini Okay, volume dia 2.18 million. 2.18 bahagi dengan 237. Bagi dengan 237,000 kan. So lebih kurang 9 kali ganda. So bila lebih 2 kali ganda ataupun 1.5 kali ganda, so maksudnya kita tahu breakout dia tu solid lah. Breakout dia tu memang valid lah. Sebab dia lebih daripada 2 kali ganda average volume dia. So macam tu kita nak tahu big volume tu macam mana. Sebab setiap counter dia lain-lain. Kadang-kadang ada orang cakap, oh kena volume atas 1 million, kena volume atas 2 million. Tapi sebenarnya dia kena based on counter ataupun dia punya average volume dia. Kita panggil relative volume. So relative volume tu adalah volume bahagi dengan average volume. Kalau macam saya guna ni, average volume untuk 50 hari. Alright, seterusnya kita tengok dari segi volume analysis. Kita tahu kat sini dia start ada accumulation dah. Kat sini ada start accumulation. Volume dah ada start naik sikit-sikit, tapi tak apa nampak lagi. And then price sideways. Okay. So dekat sini dah start ada volume masuk. And then kita tengok dari segi dia punya kita tengok macam ni. Kita try reverse. Kalau kita nak study chart, kita try reverse. Okay, kita nampak kat sini price naik and then volume pun naik. And then benda ni adalah validation lah. Tapi dari segi micro view. Maksudnya micro view. Micro view ni maksudnya satu candle kita tengok and then volume pun besar. So ini adalah validation. Micro view, kita tengok satu candle sahaja. And then seterusnya kita tengok dari segi macro view. Macro view ni price naik and then kita tengok volume pun naik. So kita tahu maksudnya dia punya uptrend tu valid lah. Tapi kita dah kena be aware sebab kita tengok kat sini dia punya markup candle ni dah banyak satu, and then dah start ada upper wick. Upper wick ni maksudnya tekanan jualan lah. Bila kita tengok ada petir ke atas macam ni, maksudnya dah ada start ada tekanan jualan. Okay, the next candle dah ada start volume menjual. Tapi kita tak boleh terus maksudnya macam saya cakap sebelum ni,
market ni macam oil tanker. So kita kena tengok dulu reaction dia selepas tu macam mana. Okay, so tengok reaction lepas tu. Kita tahu price turun, volume pun turun. So maksudnya dia punya downtrend dia tu dah weakening, dah makin melemah. And then demand masuk balik. So bila demand masuk balik, kita compare pula daripada yang sini dengan yang area sini. Maksudnya dari segi macro view tu, atau makro ataupun global view tu, volume dekat sini lagi kecil daripada volume sini. So kita nak tengok dia boleh sustain tak, volume tu boleh lagi tinggi tak area sini. So kita tengok the next candle. So ini adalah validation bila ada up gap and then volume dekat sini lagi tinggi pada dekat sini. So kalau tengok volume ni in the global view, dia menaik. And then price pun menaik. So kita kena tengok dari segi 3 view. Dia sama macam buat teknik multi time frame analysis. Okay, seterusnya. Okay. And then kita tengok kat sini, price naik tapi volume menurun. And then kita tahu lah dekat sini dah start price weakening and then naik balik. That's why kena tengok confirmation daripada price action. So volume naik maksudnya, kalau tengok dari segi global view, volume still naik. Nampak volume naik. Kita tak boleh tengok satu candle je. Kita kena compare a few candle baru kita nampak dia punya story. So kalau yang ni kita tengok dari segi macro view ataupun micro view, volume dia tu dah start menurun. Okay, so kita tahu dia dah start weakening. And then dah start tak menarik lah bila ada down gap macam ni. And then untuk beberapa hari candle telah buat penurunan kan. So memang tak menarik lah. And then ni adalah salah satu contoh memang bila dia dah break MA10 ni. Sebab apa ni, sebab counter ni dia respect MA10. So once dia break MA10, so tak menarik lah. Bila tengok kat sini volume dah turun, dia nak buat stopping volume, nak bertahan pada ni, tapi sebenarnya dia dah tak menarik lah. Kalau tengok dari segi kenaikan dekat area sini, kita tengok okay, kalau tengok kenaikan dekat area sini, dia dah start berkurang. Dari segi global view, tengok volume kat sini besar, kat sini kecil so kat sini kita tahu lah sama ada dia nak buat base ataupun dia buat base, dia breakout, dia teruskan kenaikan ataupun dia nak jatuh. So bila tengok dekat area sini, kita tahu ini memang red flag lah, and then terus jatuh. So macam mana pun volume, tengok volume precede price, maksudnya volume mendahului price. Volume bagi tahu warning sign dulu, and then baru price action follow. So itu kita kena faham konsep dia. So tengok dari segi sini, dia naik, volume pun naik. So cantik lah. So itu adalah salah satu cara kita nak buat volume analysis. Kita kena tengok 3 view, micro maksudnya satu candle, macro beberapa candle, and then global view kita comparekan macam kita zoom out sikit, kita tengok the whole story lah untuk kita uptrend. So itu saja untuk perkongsian volume price analysis. So kalau apa-apa yang tak faham boleh tanya. Kalau tengok counter KP Prop 4 Februari 2021, bagus untuk belajar volume analysis. So volume ni you kena train. Dia memang as time goes by, you kena train lah. Dia tak boleh macam you terus baca buku terus boleh pandai kan. So you kena tengok banyak kali, so baru you faham dia punya gameplay volume ni. And then boleh baca buku Anna Cooling volume price analysis, dengan salah lagi satu buku dia ada 200 contoh. Saya memang beli dua-dua buku tu, boleh baca untuk pemahaman lebih tentang volume price analysis lah. So itu saja untuk perkongsian hari ni. That's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.